Si comel berbulu anda dah buat onar lagi. Mungkin dah cakar sofa baru atau lari lintang pukang atas kepala anda di tengah malam. Anda pandang dia geram, tapi tak sampai beberapa minit, dia dah ada di sini, menggesil-gesil pada kaki anda dengan muka paling tak bersalah. Tapi bagaimana jika ini bukan sekadar nak minta snack, tapi satu permohonan maaf yang tulus dan difikirkan? Hari ini, kita akan menyelami dunia psikologi kucing yang menakjubkan dan mengungkap 20 cara tak terduga yang digunakan haiwan kesayangan kita untuk mengatakan maaf. Bersedialah, beberapa daripadanya akan mengubah sepenuhnya pandangan anda tentang kucing. Baiklah, mari kita jelaskan satu perkara penting. Adakah kucing berasa bersalah sama seperti manusia? Kebanyakan ahli psikologi haiwan percaya bahawa tidak. Mereka tidak mempunyai moral manusia yang kompleks. Namun, mereka sangat bijak dan empati. Kucing mampu membaca rasa tidak puas hati anda dengan baik melalui nada suara, postur badan dan ekspresi muka. Konflik dengan anda menyebabkan mereka mengalami tekanan yang teruk. Oleh itu, semua permohonan maaf mereka sebenarnya adalah ritual pendamaian yang kompleks. Matlamat utama mereka adalah untuk mengembalikan keamanan dan keharmonian di rumah, kerana bagi mereka, anda adalah pusat alam semesta mereka. Mari kita mulakan dengan satu isyarat yang sering kita lihat setiap hari, namun kerap kali disalah tafsir. Ia adalah kelipan mata yang perlahan, hampir seperti meditasi. Bayangkan, kucing anda duduk berhadapan, memandang tepat ke mata anda. Kemudian perlahan-lahan, seperti rakaman gerak perlahan, ia menurunkan kelopak matanya dan mengangkatnya semula. Fikiran pertama, adakah ia cuma mengantuk? Ternyata tidak. Dalam dunia kucing, pandangan lurus dan tajam tanpa mengelip adalah satu cabaran dan tanda agresi. Namun, dengan menutup matanya di hadapan anda, walau sesaat pun, kucing itu sebenarnya menunjukkan keterdedahannya. Ini adalah bukti kepercayaan yang paling agung. Pada dasarnya, ia seolah-olah berkata kepada anda, "Saya berasa sangat selamat dengan anda, sehingga saya boleh membenarkan diri saya menjadi terdedah." Tidak hairanlah pakar psikologi haiwan dan pencinta kucing yang berpengalaman memanggil isyarat ini sebagai ciuman kucing. Ia adalah pengakuan senyap tentang kasih sayang dan persahabatan. Dan yang paling indah tentang ini ialah anda boleh membalasnya dalam bahasa yang sama. Pada kali seterusnya, apabila anda menerima pandangan seperti itu, jangan alihkan pandangan anda. Pandang kucing anda dengan lembut, kemudian perlahan-lahan tutup dan buka mata anda. Betul-betul seperti yang dilakukannya. Anda akan terkejut betapa dalamnya komunikasi ini. Selalunya, kucing akan mengelip balik sebagai jawapan, mengesahkan bahawa mesej anda diterima dan difahami. Ini adalah salah satu cara yang paling mudah namun paling mendalam untuk mengukuhkan ikatan anda dan menunjukkan kepada haiwan kesayangan anda bahawa anda juga mempercayainya. Setiap pemilik kucing pasti mengenali gerakan mendamaikan yang seterusnya ini. Menggesilkan kepala. Bukan, ini tidak. Kucing itu mahu bergaduh dengan anda. Sebaliknya, ritual ini yang dalam sains dikenali sebagai banting adalah antara tanda kasih sayang yang paling ikhlas dan keinginan untuk memulihkan kedamaian. Hakikatnya, di wajah kucing, terutamanya di pipi, dagu dan sudut mulutnya, terdapat kelenjar istimewa yang merembeskan feromon. Feromon ini adalah pasport kimia unik haiwan kesayangan anda, iaitu bau peribadinya yang melambangkan kebahagiaan dan ketenangan. Apabila kucing anda menggesilkan kepalanya pada anda, ia bukan sekadar bermanja,
ia secara harfiah meresapkan baunya kepada anda, mencampurkannya dengan bau badan anda. Dengan cara ini, terciptalah bau keluarga yang sama yang memberi isyarat, kita adalah satu kawanan, kita adalah keluarga, segalanya baik-baik sahaja antara kita. Selepas perselisihan faham atau pertengkaran, isyarat ini mendapat makna yang lebih istimewa. Ia bukan sekadar tabiat, tetapi tindakan yang disengajakan untuk memulihkan keharmonian yang telah terganggu. Kucing itu seolah-olah berkata, mari kita berbau sama semula, agar kita melupakan salah faham yang berlaku. Itu apabila haiwan kesayangan anda menawarkan kepalanya untuk digesilkan kepada anda, terimalah hadiah ini. Ini adalah caranya untuk menghulurkan cabang zaitun perdamaian kepada anda. Bagaimana pula dengan bunyi pur kucing? Apa yang pelik sangat tentangnya? Kucing menghasilkan bunyi pur apabila mereka gembira dan selesa. Namun, itu hanya sebahagian daripada kebenarannya. Sebenarnya, bunyi pur ini adalah alat komunikasi yang sangat kompleks yang mereka gunakan dalam pelbagai situasi. Malah, ada jenis bunyi pur istimewa yang digelar pur perdamaian atau pur menenangkan. Ia berbeza ketara daripada bunyi pur santai yang biasa kita dengar. Bunyi pur jenis ini biasanya lebih mendesak dan frekuensinya lebih tinggi. Ia boleh mencapai sehingga 150 Hz. Kajian menunjukkan bahawa getaran pada frekuensi ini mempunyai kesan terapeutik. Ia membantu penyembuhan tisu dan mengurangkan tahap tekanan. Apabila kucing menghasilkan bunyi purr selepas konflik, ia melakukannya bukan sahaja untuk anda, tetapi juga untuk dirinya sendiri. Ini cara ia berkata, mari kita bertenang, semuanya akan baik-baik saja. Ia cuba meredakan ketegangan dalam bilik dengan memancarkan getaran penyembuhannya kepada anda. Pada dasarnya, ia menawarkan anda sesi terapi bunyi untuk melupakan saat yang tidak menyenangkan itu dengan lebih cepat. Lain kali, cuba dengar betul-betul. Itu bukan sekadar bunyi pur puas hati, tetapi satu usaha aktif untuk menstabilkan emosi dan mengembalikan keamanan serta ketenangan di rumah. Baiklah, mari kita bincangkan pula tentang sentuhan. Tetapi bukan geselan kepala tadi, melainkan sentuhan yang melibatkan seluruh badan. Bayangkan anda sedang berdiri di dapur, masih sedikit geram pada si kucing kerana kenakalannya pagi tadi. Tiba-tiba, ia datang menghampiri, mula meliuk-liuk di celah kaki anda seperti ular, menggeselkan badannya pada buku lali anda. Mula-mula, satu sisi, kemudian sisi yang lain, dan ekornya. Ia melilit kaki anda, seolah-olah ia adalah anggota badan kelima. Ini bukan hanya cubaan meminta makanan. Ini adalah ritual pemulihan hubungan yang dirancang dengan penuh teliti. Sama seperti geselan kepala tadi, kucing menggunakan kelenjar yang terletak di seluruh badannya untuk meninggalkan baunya pada anda. Ia secara harfiah menyelubungi anda dengan kehadirannya, mencipta satu kepompong aroma di sekeliling anda. Ini adalah satu pernyataan yang sangat kuat dalam bahasa kucing. Ia bermaksud, anda adalah milik saya. Saya mahu anda berbau seperti sebahagian daripada wilayah saya, keluarga saya semula. Ekor yang melilit kaki anda itu menguatkan lagi mesej ini, melambangkan pelukan dan kesatuan. Ini adalah manifestasi fizikal keinginan untuk berada sedekat. Mungkin untuk menghapuskan segala jurang yang timbul akibat konflik. Jadi, lain kali apabila anda merasakan sentuhan ekor gebu yang biasa itu, ketahuilah, itu bukan hanya belayan manja, tetapi satu upacara perdamaian yang lengkap. Ini adalah satu isyarat yang ramai pemilik kucing sama ada tidak sedar atau tersalah faham sepenuhnya.
Kucing anda baru sahaja dimarahi, lalu ia merajuk dan mengundurkan diri. Beberapa minit kemudian, ia duduk berhampiran anda dan mula menjilat-jilat badannya dengan teliti, malah seolah-olah sengaja menunjuk-nunjuk. Nampak gayanya, ia langsung tidak peduli dengan perasaan anda dan sibuk dengan halnya sendiri. Tetapi sebenarnya, ia adalah sebaliknya. Ini adalah contoh klasik bagi apa yang dipanggil tingkah laku pengalihan. Apabila kucing mengalami tekanan, rasa tidak selamat atau konflik dalaman, misalnya, tuan marah tapi saya mahu dekat, ia akan beralih kepada aktiviti yang mudah, rutin dan menenangkan. Membersihkan diri adalah pilihan yang ideal. Ia membantu kucing mengendalikan tekanan sarafnya, seolah-olah membuang atau membersihkan emosi negatif dari dirinya. Selain itu, dengan menunjukkan tingkah laku yang tenang dan biasa ini, ia sebenarnya memberi isyarat kepada anda, lihat, saya tenang. Tiada lagi ancaman, insiden sudah selesai dan kita boleh kembali kepada kehidupan normal. Ini bukan tindakan mengabaikan, tetapi satu tawaran damai yang sangat halus. Seolah-olah kucing itu berkata, mari kita lupakan saja dan kembali kepada rutin selesa kita. Seterusnya, kita lihat pula cara meminta maaf yang mungkin pada sesetengah orang nampak comel, tetapi pada yang lain mungkin sedikit mengejutkan. Berkaitan dengan pemberian hadiah. Satu hari nanti, selepas anda memarahi si pemburu berbulu anda, ia mungkin datang kepada anda dengan membawa tangkapannya di mulut. Dalam keadaan terbaik, ia mungkin tikus mainan kegemarannya, bola yang berbunyi kerunyuk, ataupun selipar anda sendiri. Dalam keadaan terburuk pula, sesuatu yang kurang menyenangkan yang dibawa dari luar rumah. Penting untuk difahami, ini bukanlah pecuan untuk menakutkan anda atau membuat anda lebih marah. Dari sudut pandang kucing, ini adalah tanda kemurahan hati dan keprihatinan yang tertinggi. Kucing hanya akan berkongsi hasil buruan mereka yang paling berharga dengan ahli kumpulan mereka, iaitu mereka yang mereka sayangi dan hormati. Dengan membawa hadiah ini kepada anda, kucing itu cuba memujuk anda dengan cara yang paling berkesan pada pandangannya. Ia seolah-olah berkata, saya tahu awak marah. Nah, ambillah yang terbaik yang saya ada. Tolong, jangan marah lagi. Ini adalah caranya untuk menyumbang kepada sumber keluarga, menunjukkan kegunaannya dan mengembalikan nilainya di mata anda. Jadi, walaupun hadiah itu mungkin tidak kelihatan menyelerakan, hargailah gerak isyarat itu. Ia adalah percubaan ikhlas untuk menebus kesalahannya. Mari kita dengar sekarang. Bahasa kucing tidak hanya terdiri daripada gerak isyarat, tetapi juga bunyi. Dan untuk meluahkan rasa maaf, mereka memiliki rangkaian vokal yang tersendiri. Kita tidak merujuk kepada bunyi meow yang kuat dan mendesak yang sering anda dengar pada jam 5 pagi di sisi katil. Sebaliknya, bunyi miau yang membawa maksud maaf itu kedengaran sangat berlainan. Selalunya, ia adalah bunyi yang pendek, lembut dan bernada lebih tinggi, hampir menyerupai bunyi anak kucing. Kadang-kadang, ia lebih mirip bunyi cicitan manja atau dengkuran perlahan. Bunyi sebegitu secara naluri membangkitkan rasa kasih sayang dan keinginan untuk melindungi dalam diri kita, kerana ia menyerupai rengakan kecil makhluk yang tidak berdaya, dan kucing-kucing sangat faham akan perkara ini. Dengan menggunakan suara keanak-anakan seperti ini, kucing cuba meraih simpati anda, meredakan kemarahan anda dan menunjukkan kelemahan dirinya. Ia seakan-akan ingin berkata, tengoklah, saya kecil dan comel, janganlah marahkan saya.
Ini adalah manipulasi yang sangat halus yang berasaskan naluri keibubapaan yang ada pada kebanyakan kita. Ia tidak menuntut, sebaliknya memohon, ia tidak merungut, tetapi cuba memulakan dialog yang akan membawa kepada keamanan dan keharmonian. Lain kali, apabila anda mendengar bunyi lembut yang penuh pertanyaan ini, ketahuilah, itu adalah kucing anda sedang cuba mencari kunci ke hati anda. Mari kita beralih kepada salah satu isyarat yang paling menyentuh hati dan jelas dalam tingkah laku kucing. Selepas ketegangan, kucing anda tiba-tiba datang menghampiri, menjatuhkan diri ke lantai dan berguling terlentang, memudahkan perutnya yang lembut dan tidak terlindung kepada anda. Penting untuk tidak salah faham ini sebagai jemputan untuk menggaru perutnya. Bagi banyak kucing, ini adalah perangkap. Sebenarnya, isyarat ini mempunyai makna yang jauh lebih mendalam. Dalam dunia haiwan, di mana kelangsungan hidup bergantung pada keupayaan untuk mempertahankan diri, perut adalah tempat yang paling terdedah. Di situlah terletaknya semua organ vital dan sebarang kecederaan boleh membawa maut. Dengan menunjukkan perutnya kepada anda, kucing itu menunjukkan kepercayaan mutlak 100%. Ini adalah caranya untuk berkata, saya sepenuhnya menyerah diri kepada anda. Saya tahu anda tidak akan mencederakan saya, walaupun anda baru sahaja marah. Saya mempercayakan nyawa saya kepada anda. Ini adalah tahap kelemahan tertinggi yang mampu ditunjukkan oleh seekor kucing. Ia secara harfiah melucutkan senjatanya di hadapan anda, menunjukkan bahawa ia tidak melihat anda sebagai ancaman dan tidak berniat untuk meneruskan konflik. Ini adalah permohonan senyap untuk perdamaian disokong oleh hujah yang paling kuat, kepercayaan penuh dan tanpa syarat. Kadang-kadang, cara terbaik untuk berdamai ialah melupakan persengketaan dan berseronok. Kucing dengan naluri psikologi mereka yang tajam sangat memahami hal ini. Jadi, jangan hairan jika selepas anda memarahi haiwan peliharaan anda, ia tiba-tiba mula bertingkah laku seperti anak kucing yang ceria. Ia mungkin akan membawa bola kegemarannya di mulut dan meletakkannya di kaki anda, sambil memandang mata anda dengan penuh harapan. Atau mula menari-nari lucu menepuk-nepuk pembungkus gula-gula yang berkerut dengan kakinya, seolah-olah mengajak anda turut serta. Mungkin juga ia akan membuat serang hendap dari balik sudut dan melancarkan serangan main-main ke atas kaki anda. Ini bukan bermakna ia sudah melupakan segalanya dan tidak ambil kisah. Sebaliknya, ini adalah caranya untuk mengalihkan perhatian anda daripada perkara negatif kepada positif. Bermain adalah alat yang paling ampuh untuk menghilangkan tekanan dan mengembalikan ikatan sosial. Semasa bermain, hormon kegembiraan dihasilkan dan ketegangan reda dengan sendirinya. Dengan mengajak anda bermain, kucing seolah-olah berkata, janganlah kita bergaduh lagi. Mari kita lakukan sesuatu yang menyeronokkan bersama. Ingat tak betapa gembiranya kita bila bermain? Ini adalah cara yang sangat bijak dan berkesan untuk meredakan suasana serta mengingatkan anda berdua betapa eratnya kasih sayang di antara kalian. Ini adalah satu lagi cara yang sangat halus dan bijak yang seringkali terlepas pandang. Selepas perselisihan faham, kucing tidak akan melompat ke riba anda, tidak meminta belayan dan tidak mengiau manja dengan kuat. Ia hanya datang ke bilik yang sama dengan anda, lalu senyap-senyap mengambil tempat berdekatan. Mungkin di kerusi bersebelahan, di atas kapet beberapa meter dari anda atau hanya di ambang tingkap. Ia seolah-olah memasuki ruang peribadi anda, tetapi pada masa yang sama tidak melanggar sempadannya.
Tindakan ini dinamakan kehadiran yang tenang. Melalui tingkah laku ini, kucing sebenarnya menghantar beberapa isyarat penting. Pertama, ia menunjukkan bahawa meskipun ada konflik, ia masih mahu berada di sisi anda. Anda kekal menjadi pusat dunianya. Kedua, ia menunjukkan rasa hormat terhadap perasaan anda. Ia sedar anda mungkin marah atau kecewa, lalu memberi anda masa untuk bertenang tanpa memaksa diri untuk didekati. Ketiga, ia adalah satu bentuk penantian dalam diam. Ia duduk dengan sabar menunggu isyarat daripada anda. Mungkin anda akan memandangnya, mengucapkan kata-kata lembut atau hati anda akan melembut. Ini adalah cara perdamaian yang sangat matang dan bijak, berlandaskan kesabaran dan tidak memaksa. Kucing seolah-olah berkata, "Saya di sini, saya dekat, dan saya akan menunggu sehingga anda bersedia untuk memaafkan saya." Kita semua pasti berasa terhibur dan terharu apabila kucing kesayangan kita mula menggerakkan kaki hadapannya berulang-alik di atas permukaan lembut, sama ada selimut kesayangan anda mahupun riba anda, dalam satu perbuatan yang sering kita panggil menguli atau menguli doh. Para saintis pula menggelar tingkah laku ini milk trading atau langkah susu. Selalunya, kita menganggap ini sebagai tanda kebahagiaan dan kepuasan yang melampau. Namun, tingkah laku ini sebenarnya menyimpan makna yang lebih mendalam, terutamanya apabila ia berlaku selepas sesuatu situasi tegang atau menekan. Perbuatan menghuli ini adalah naluri semula, jadi yang berakar umbi sejak zaman anak kucing lagi. Beginilah cara anak kucing merangsang pengeluaran susu dari ibu kucing mereka. Proses ini dikaitkan dengan rasa selamat yang mutlak, kehangatan, kekenyangan dan keselesaan yang tenteram tanpa sebarang kerisauan. Apabila kucing dewasa menguli anda dengan kakinya, ia sebenarnya kembali ke keadaan kebahagiaan dan ketenangan yang sempurna ini. Dan yang paling penting, ia memindahkan perasaan nyaman dan selamat ini kepada anda. Selepas berlaku pertengkaran atau perselisihan faham, tindakan menguli ini menjadi isyarat perdamaian yang sangat kuat. Ia bukan sekadar menunjukkan bahawa ia sudah tenang, tetapi juga cuba menyampaikan rasa selesa dan keselamatan ini kepada anda. Ini adalah caranya untuk berkata, "Di sampingmu, saya berasa selesa dan terlindung sama seperti di samping ibu saya." Mari kita kembalikan perasaan indah ini dalam hubungan kita. Ia adalah isyarat yang sangat intim dan menyentuh hati, yang menunjukkan betapa dalamnya ikatan kasih sayang dan kebergantungan kucing anda terhadap anda. Bagaimana pula dengan pandangan mata? Seperti yang kita sedia maklum, tatapan mata yang terus dan tidak berkelip itu adalah satu bentuk cabaran. Oleh itu, sebaik sahaja seekor kucing melakukan kenakalan dan dimarahi, ia kemungkinan besar akan cuba sedaya upaya untuk mengelak daripada bertentang mata dengan anda. Ia mungkin akan memalingkan kepala, memandang ke lantai atau ke dinding. Ini adalah tanda bahawa ia merasa tertekan dan faham bahawa anda tidak senang hati. Setelah beberapa ketika berlalu, keadaan akan berubah. Seekor kucing yang sudah bersedia untuk berdamai akan mula bertindak secara berbeza. Ia akan mencari pandangan mata anda. Ia mungkin akan duduk di hadapan anda dan hanya memandang ke arah anda dengan sabar menanti mata anda bertemu. Apabila ini berlaku, ia tidak akan mengalihkan pandangan atau memandang dengan agresif. Sebaliknya, pandangannya akan lembut, mungkin ia sedikit mengecilkan mata atau seperti yang kita tahu, berkelip perlahan. Pandangan yang mencari ini adalah soalan terus terang dan jujur. Ditanya tanpa kata-kata, "Kita sudah berbaik ke? Awak masih marah? Boleh kita jadi kawan semula?" Ini adalah caranya untuk meninjau suasana
dan mendapatkan pengesahan daripada anda bahawa segala-galanya sudah kembali normal. Balasan pandangan lembut daripada anda akan menjadi jawapan terbaik baginya. Ada kalanya, kucing memilih cara meminta maaf yang paling tulus dan penuh perhatian, meniru tingkah laku ibunya. Ia akan mula membersihkan anda dengan menjilat. Ini mungkin berupa jilatan ringan yang sedikit kasar pada tangan, pipi atau kadang-kadang pada rambut anda. Janganlah menolaknya pada saat itu hanya kerana memikirkan soal kebersihan. Bagi kucing, ini adalah tanda kasih sayang dan perhatian yang paling mendalam. Ingatlah bagaimana induk kucing sentiasa menjilat anak-anaknya. Ia melakukannya bukan sekadar untuk kebersihan. Dengan cara ini, ia menenangkan mereka, menghilangkan bau asing, mengukuhkan ikatan sosial dan secara harfiah melimpahkan kasih sayangnya. Apabila haiwan kesayangan anda mula menjilat anda, ia meletakkan anda setaraf dengannya, mengiktiraf anda sebagai sebahagian daripada keluarganya yang perlu dijaga. Selepas perselisihan kecil, isyarat sebegini menjadi sangat bermakna. Ini adalah caranya untuk berkata, anda tidak senang hati dan saya mahu menjaga anda. Saya mahu menenangkan anda sama seperti ibu saya menenangkan saya dahulu. Ini adalah ritual yang amat peribadi yang melenyapkan segala rasa tidak puas hati. Ia bukan sekadar meminta maaf. Ia secara aktif cuba memulihkan keadaan emosi anda menggunakan bahasa yang paling purba dan difahaminya, bahasa kasih sayang keibuan. Ini satu cara penamaian yang agak pelik namun sangat bermakna dan ia berlandaskan naluri paling asas. Kucing yang ingin menebus kesalahannya mungkin akan membawa anda ke mangkuk makanannya. Ia akan berjalan di hadapan, menoleh ke belakang untuk memastikan anda mengekorinya, lalu membimbing anda terus ke sumber utama makanannya. Yang menariknya, ia boleh berbuat demikian walaupun mangkuknya masih penuh. Pada pandangan pertama, perbuatan ini mungkin kelihatan tidak masuk akal. Namun, dari sudut pandangan logik kucing, ini adalah isyarat kepercayaan dan kemurahan hati yang luar biasa. Makanan adalah asas kelangsungan hidup. Di alam liar, haiwan jarang berkongsi sumber mereka, terutamanya dengan mereka yang sedang berkonflik. Dengan menunjukkan mangkuknya kepada anda, kucing itu membuktikan bahawa anda sangat penting baginya, sehingga ia sanggup berkongsi apa yang paling berharga yang dimilikinya. Inilah caranya untuk mengatakan, saya punya adalah milik anda. Saya mempercayai anda untuk mengakses sumber penting saya. Ikatan kita lebih utama daripada makanan. Ini adalah ritual purba yang dalam dunia haiwan melambangkan penerimaan sepenuhnya ke dalam kumpulan dan pemulihan kedamaian. Ia bukan sekadar meminta maaf, ia mengesahkan status anda sebagai ahli keluarga penting. Dengannya ia bersedia berkongsi segalanya. Pernahkah anda perasan, selepas anda bergaduh, kucing anda akan mengekori anda seperti bayang-bayang? Kemana sahaja anda pergi, sama ada ke bilik lain, dapur atau bilik air, ia akan mengekori anda rapat-rapat dalam diam. Ia tidak mengiau, tidak menggesel-gesel pada kaki anda dan tidak meminta perhatian. Ia hanya ada di situ. Tingkah laku ini mungkin nampak agak mendesak, namun hakikatnya ia adalah petanda kebimbangan yang sangat mendalam bagi si kucing yang cuba diredakannya. Apabila anda marah, kucing menganggapnya sebagai ancaman kepada kestabilan sosialnya. Dalam dunianya, diusir dari kelompoknya adalah ibarat kematian. Dengan mengekori anda, ia secara fizikal tidak membenarkan anda pergi daripadanya dan memutuskan ikatan.
Ia mengawal jarak untuk memastikan anda masih bersama. Ini adalah caranya untuk berkata, "Tolong jangan tinggalkan saya. Saya akan sentiasa ada di sisi anda supaya anda tahu saya tidak akan pergi ke mana-mana. Kita masih lagi satu keluarga." Ini adalah satu percubaan yang agak terdesak tetapi sangat ikhlas untuk mengekalkan hubungan anda dan tidak membiarkan konflik merosakkan apa yang paling penting baginya. Ia bukan sekadar meminta maaf, tetapi ia berjuang untuk hubungan anda menggunakan cara yang paling mudah, iaitu dengan sentiasa berada di sisi anda, walau apa pun yang terjadi. Pernahkah anda perasan satu isyarat yang sangat halus dan pantas daripada kucing anda sehingga sangat mudah terlepas pandang, tetapi ia membawa maksud yang sangat mendalam? Bayangkan anda sedang duduk, mungkin masih sedikit berkecil hati. Tiba-tiba, kucing anda, sama ada ia berjalan lalu atau duduk di sebelah anda, akan menyentuh tangan atau kaki anda dengan tapak kakinya, sangat perlahan dan lembut. Penting untuk diingat, kukunya ditarik sepenuhnya masuk. Ini bukan tepukan main-main atau cubaan untuk meminta sesuatu. Ia adalah sentuhan yang sangat berhati-hati, hampir tidak terasa. Dalam bahasa kucing, ini adalah soalan yang sangat sopan dan malu-malu. Seolah-olah ia bertanya, "Apakah saya untuk anda? Apakah anda benarkan? Apakah anda sudah memaafkan saya?" Adalah sejenis ujian untuk menguji reaksi anda. Tidak berani melakukan kontak yang lebih rapat seperti melompat ke riba anda. Ia tidak pasti bagaimana anda akan bertindak balas. Sentuhan ini adalah caranya untuk membina jambatan merentasi jurang salah faham yang mungkin wujud antara anda berdua. Jika anda tidak menarik tangan anda dan mungkin juga membelainya dengan lembut sebagai balasan, bagi kucing itu ia akan menjadi isyarat bahawa ais telah cair. Ia boleh beralih kepada bentuk pendamaian yang lebih aktif. Ini adalah isyarat yang senyap tetapi sangat bermakna, penuh dengan rasa hormat terhadap ruang peribadi anda. Sekarang, mari kita perhatikan ekor, petunjuk utama emosi dan perasaan kucing. Selepas kucing berbuat nakal, ekornya kemungkinan besar akan direndahkan atau diselitkan, yang menunjukkan ia rasa tidak selamat dan tertekan. Namun, apabila si manja sudah bersedia untuk berdamai dan merasakan keadaan kembali tenang, ekornya akan menunjukkan perubahan. Anda akan melihatnya menegak lurus ke atas seperti antena radio. Ini dengan sendirinya adalah tanda keyakinan diri dan kemesraan. Namun, ada isyarat perdamaian yang lebih tepat lagi, iaitu apa yang disebut ekor tanda soal. Ini berlaku apabila ekor diangkat tegak dengan hujung ekornya melengkung sedikit seperti tanda soal. Dalam bahasa badan kucing, ini adalah salah satu isyarat paling positif yang boleh anda saksikan. Ia menandakan kegembiraan, rasa ingin tahu yang mesra dan keinginan untuk berinteraksi. Dengan menunjukkan ekor seperti ini selepas pertengkaran, kucing itu seolah-olah memberitahu anda, "Saya gembira sangat kita berdamai. Saya senang berada dekat anda. Mari kita berkawan semula." Ini adalah pengesahan visual bahawa konflik sudah berakhir dan si manja anda kembali berasa gembira serta yakin dalam hubungan anda berdua. Kadang-kadang, kucing mempunyai cara tersendiri untuk meminta maaf yang agak pasif namun sangat mujarab. Ia melibatkan deria bau. Selepas berlaku sedikit perselisihan faham, anda mungkin akan mendapati si comel anda tidur lena di atas barangan yang kuat berbau anda. Ini mungkin sebelah katil anda, bantal, kemeja tea yang anda tinggalkan di kerusi atau bahkan bakul pakaian kotor. Jangan tergesa-gesa menghalau mereka. Ini bukan semata-mata mencari tempat yang selesa dan hangat. Sebaliknya,
Ini adalah tindakan yang disengajakan untuk memulihkan keharmonian antara kalian. Bau merupakan elemen kunci dalam komunikasi kucing. Apabila kucing tidur di atas barangan anda, ia sebenarnya melakukan dua perkara penting. Pertama, ia mengelilingi dirinya dengan bau anda yang memberikan kesan menenangkan dan rasa selamat kepadanya. Kedua, dan yang lebih signifikan, ia mencampurkan baunya sendiri dengan bau anda. Dengan cara ini, ia menghasilkan aroma keluarga yang bersatu. Ini adalah caranya pada tahap bawah, sedar dan secara kimia untuk menghapuskan jejak konflik dan mengembalikan semula perpaduan kumpulan kalian. Seolah-olah ia berkata, walaupun dalam tidur saya mahu bersama kamu, mari kita berbau sebagai satu kesatuan semula seperti keluarga sejati. Ada satu lagi petanda perdamaian yang mungkin kita terlepas pandang dan seringkali disalahertikan. Kucing datang mendekat, duduk di sebelah anda, memandang anda dan menguap lebar dan panjang, nampak begitu santai. Fikiran pertama kita, mesti dia bosan ataupun nak tidur. Tetapi, dalam konteks perdamaian, menguap membawa makna yang jauh berbeza. Dalam dunia haiwan, menguap terutamanya di hadapan makhluk lain adalah isyarat penenang yang ampuh. Ia menunjukkan bahawa haiwan itu berada dalam keadaan santai, tidak melihat sebarang ancaman dan tiada niat untuk menyerang. Haiwan yang tegang dan bersedia untuk menyerang tidak akan sesekali menguap kerana ia akan membuatnya rentan. Apabila kucing anda menguap sambil memandang anda selepas pertengkaran, ia menghantar mesej yang sangat jelas. Lihat, saya betul-betul santai. Ketegangan sudah hilang. Konflik sudah berakhir dan saya tidak lagi berasa terancam oleh anda. Maupun mempunyai niat mengancam anda. Ini adalah cara kucing anda meredakan ketegangan yang masih dirasakan dan menunjukkan bahawa ia bersedia untuk kembali kepada hubungan yang tenang dan damai. Ini adalah tawaran senyapnya. Mari kita sama-sama bertenang dan lupakan apa yang telah berlaku. Kucing anda mungkin menunjukkan ini sebagai tanda perdamaian. Ia akan datang dan duduk membelakangi anda. Bagi kita manusia, membelakangi seseorang sering dianggap sebagai tanda tidak hormat atau merajuk. Namun, dalam dunia haiwan, di mana ancaman boleh datang dari mana-mana arah, membelakangi seseorang bermakna menyerahkan nyawa sepenuhnya kepada individu itu. Bahagian belakang adalah tempat yang paling terdedah. Pemangsa di alam liar tidak akan sekali-kali melakukan kemewahan ini, melainkan ia 100% yakin dengan keselamatannya. Apabila kucing anda duduk membelakangi anda, ia sebenarnya menunjukkan tahap kepercayaan tertinggi. Ia tanpa kata-kata berkata, saya begitu yakin pada anda dan tahu anda tidak akan menyakiti saya, sehingga saya boleh membiarkan diri saya menjadi benar-benar rentan. Saya percaya anda akan melindungi belakang saya. Selepas sesuatu konflik, isyarat ini mempunyai makna yang sangat mendalam. Ia adalah not penamat dalam simfoni perdamaian yang membawa maksud semua persengketaan dilupakan. Saya kembali merasa benar-benar dan tanpa syarat selamat bersama anda. Kita kembali menjadi satu pasukan. Jadi, apa sebenarnya intipati utama dari semua ini? Perkara paling menarik adalah permohonan maaf. Kucing anda sebenarnya bukan tentang mengakui kesalahan, tetapi lebih kepada rasa panik kerana takut kehilangan hubungan dengan anda. Kucing anda bukan sekadar meminta maaf atas pasu yang pecah itu. Ia berusaha mati-matian untuk membaiki hubungan anda, memulihkan keharmonian sosial demi kesejahteraan dirinya. 20 isyarat ini bukan sekadar tabiat comel, tetapi bahasa komunikasi yang kompleks dan sangat penting
bertujuan untuk menjaga kedamaian dengan makhluk paling utama dalam hidupnya, iaitu anda. Saya harap mulai sekarang anda akan melihat haiwan kesayangan anda dengan pandangan yang sedikit berbeza dan dapat memahami serta bertindak balas terhadap percubaannya untuk berdamai. Terima kasih kerana menonton. Jika anda menyukai video ini, jangan lupa tekan butang suka dan langgan saluran kami agar tidak terlepas lebih banyak rahsia kucing yang menarik. Bagaimana pula dengan kucing anda? Bagaimana ia memohon maaf? Kongsikan cara-cara permohonan maaf kucing anda yang paling unik di ruangan komen di bawah video ini. Kami tidak sabar untuk membacanya.